Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan kembali kuliah subuh kita pada setiap hari Jumaat untuk sama-sama kita mentadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung tadabbur kita menerusi surah Al-Mulk ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 ya. Surah 67 ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Baik, afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Adakah maka orang yang yamshi ia berjalan mukibban dalam keadaan mukibban tu apa dia? Mukibban terbalik, jalan terbalik. Maksudnya apa jalan terbalik? Mukibban ala wajhihi, dalam keadaan dia merangkak tapi di atas wajahnya. Jalan terbalik menggunakan muka, menggunakan hidung. Kita jalan sepatutnya menggunakan kaki, tapi dia berjalan menggunakan wajahnya. Jadi apakah orang yang berjalan menggunakan wajahnya? Jadi kita bayangkan perumpamaan yang Allah berikan di sini dengan ahda tu isim tafdil, yang lebih mendapat petunjuk. Sebab tu terjemahan dia ada yang lebih. Sebab kalau kita belajar ilmu sorof, kita tahu di sini adalah isim tafdil, kata nama perbandingan lebih. Maka apakah orang yang ia berjalan dalam keadaan menyungkur di atas wajahnya lebih mendapat petunjuk, ataukah man, orang yang yamshi dia berjalan sawiyan. Sawiyan tu maksudnya apa? Sawiyan tu maksudnya asyadidul istiwa, sangat lurus. Yang tegak lurus. Tapi dia di sini sawiyan ini, di dalam nahwu sorof juga di dalam wazan fa'il. Fa'ilun itu di situ adanya mubalaghah. Adanya apa? Mubalaghah, bersangatan. Jadi maksud sawiyan yang sangat tegak, yang sangat lurus, itu maksud dia. Jadi bayangkan Allah bandingkan dua perumpamaan ni. Orang yang berjalan menggunakan wajahnya dengan orang berjalan yang tegak lurus. Macam normal ni lah jalan tegak.
dengan kakinya teguh kan, kuat. Memang kaki ni Allah cipta dia untuk boleh berdiri dengan tegak. Satu lagi, berjalan dengan wajahnya, dengan hidungnya. Sawiyan ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jalan dia pula lurus. Orangnya jalan dalam keadaan tegak, berdiri, kuat, hebat, di atas jalan yang lurus. Baik, jadi itulah maksud dia tentang ayat yang ke-22 ini. Jadi Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan tentang siapa ni? Tentang dua kumpulan atau dua orang, iaitu orang yang ingkar kepada Allah dan orang yang beriman. Sebab tu kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ayat yang ke-18, Allah cerita tentang orang ingkar. Perumpamaan-perumpamaan orang yang ingkar kepada Allah. Di sini Allah tambah lagi perbandingan pula di antara dua kumpulan, iaitu orang yang ingkar dengan orang yang beriman. Macam mana keadaan yang orang yang ingkar ini? Allah kata mereka itu seperti orang yang berjalan telingkup mukanya, manakala orang yang beriman pula berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus. Itu kita nampak secara zahir ayat ini. Baik, sebelum itu kita lihat dulu apa maksud siratim mustaqim. Kenapa Allah kata orang yang beriman ini mereka jalan tegak di atas jalan yang lurus? Apa itu jalan yang lurus? Tengok surah 36 ayat 61. Jalan yang lurus. Surah 36 ayat 61. Muka surat 444. Muka surat 444. Surah Yasin, surah 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Apa maksud hadza? Apa maksud hadza? Ini. Siratun mustaqim sama tadi. Inilah jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Wa an i'buduni. Maksud wa'anik buduni dia terjemah kat situ. Dan hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Dan hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi maksud jalan yang lurus? Jalan yang lurus ialah jalan apa? Jalan pengabdian diri. Jalan pengabdian diri. Apa maksud pengabdian diri? Kita bincang dulu. Kalau kita nak beribadah, apa maksud ta'rif ibadah? Mesti tauhidullah. Wa ta'atuhu. Ini maksud ibadah, ini maksud kita mengabdikan diri kepada Allah. Cuba sebut sama-sama. Al-ibadah tauhidullah wa ta'atuhu. Sekali lagi ulang. Al-ibadatu tauhidullah wa ta'atuhu. Jadi maksud ibadah, pengabdian ialah mengesa. Itu terjemah bahasa Melayu. Mengesakan Allah.
wa ta'atuhu dan mentaatinya. Tauhidullah wa ta'atuhu, mentauhidkan Allah, yakni mengesakan Allah, mensatukan sahaja Allah itu dan mentaatinya. Baik, sekali lagi, apa maksud siratum mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah jalan pengabdian diri, jalan pengibadahan kita kepada Allah. Kerana itulah tujuan Allah ciptakan kita di atas muka bumi. Apa yang dimaksudkan sebagai kita ni mengabdikan diri kepada Allah, iaitu mentauhidkannya, mengesakan Allah dan mentaatinya secara mutlak. Jadi lawan dia apa dia? Lawan tauhid. Apa lawan kepada perkataan tauhid? Apa ya tuan-puan? Syirik, menyekutukan. Jadi faham tak ayat tadi sebenarnya apa tentang surah Al-Mulk yang kita baca tu? Tentang jenis orang, iaitu orang yang hidupnya mensyirikkan Allah, dan satu lagi lah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang hidup dia mentauhidkan Allah ini, dia berada di atas satu jalan yang lurus dan dia pun tegap, kuat, hebat berjalan. Nak jadi kuat ni macam mana? Tiba-tiba kuat ke? Tiba-tiba kuat ke? Tak, mesti kena ada sokongan. Kena makan makanan yang sihat. Nak kuat lagi, nak badan berketul-ketul, kena masuk gym. Sekarang lah, dulu orang buat kerja banting tulang dah berketul-ketul dah. Sekarang sebab dia masuk office, dia kena type je, jari dia je kuat, jadi dia kena pergi gym pula lah. Jadi kena ada sokongan. Tapi orang yang mensyirikkan Allah itu, dia jalan macam mana? Tak nampak kiri kanan. Macam tak nampak kiri kanan, sedangkan dia jalan muka dia di atas lantai. Siapa nak tengok jalan kat depan? Tapi kalau orang yang mentauhidkan Allah, Allah kata mereka jalan itu nampak depan, tegak. Jadi kenapa jadi begitu? Kenapa kehidupan satu orang musyrik ini dia terhoyong-hayang hidupnya, tak nampak arah tuju dia? Tapi satu lagi orang yang mentauhidkan Allah ini, jalan dia tegak. Sebab bila kita kata kita mentauhidkan Allah, iaitu berkaitan satu kan, wahid, mengesakan Allah ini, Allah tuntut kita ada beberapa perkara. Kita tengok apa yang kita sempat. Yang pertama, kalau kita kata kita mentauhidkan Allah, mestilah kita ada satu apa? Rasa dulu kita pernah bincang. Ada 4 poin bincang kat situ, kalau ingat lagi. Yang pertama, mesti ada satu matlamat hidup. Ayat keberapa kita bincang tu? Poin tu? Satu matlamat hidup. Mesti ada satu. Nama pun tauhid. Apa matlamat hidup seorang hamba Allah yang sebenar? Apa matlamat hidup dia? Akhirat. Akhirat. Adakah sama akhirat dengan kehidupan dunia kita hari ini? Adakah sama kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat? Adakah satu dunia, satu alam yang sama? Oh, jauh sama sekali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah apa tu? Ad-Duha. Tengok surah Ad-Duha. Ayat yang keempat, surah 93. Surah 93 ayat 4.
Muka surat 596. Muka surat 596, surah 93 ayat 4. Kita pun hafal dah ayat ni. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu bagi kamu khairun, yang terbaik. Khairun di sini maksudnya apa? Yang terbaik, minal ula, daripada yang ula, yang pertama dulu. Apa dia yang pertama? Dunia. Jadi sama tak akhirat dengan dunia? Kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia tak sama. Jadi kalau orang tu hidup, akhirat dia nak, dunia pun dia nak, macam mana hidup dia tu? Macam zaman Nabi dulu. Kita tengok zaman Nabi. Sebab ini tadabbur ni untuk diri kita kan. Kalau kita kata syirik, kita akan nampak orang sembah berhala lah. Oh, Alhamdulillah saya tak sembah berhala. Dia syirik ini bukan hanya semata-mata sembah berhala. Ada orang dia sembah kehidupan dunia ni. Dia bertuhankan hawa nafsu dia. Jadi itu semua juga dalam maksud syirik kepada Allah. Jadi tanda seorang tu mentauhidkan Allah, mesti matlamat hidup dia satu, bukan dunia. Dunia pula sifat dia macam mana dunia ni? Allah kata, tengok surah 3. Ayat 185. Surah 3 ayat 185. Muka surat 74. Muka surat 74. Di hujung ayat tu, kita ambil yang hujung je, kita cerita tentang dunia. Allah kata apa? Wamal hayatud dunya illa apa? Cari dulu, jumpa tak? Surah 3 ayat 185. Muka surat 74. Hujung ayat dia, bahagian hujung ayat tersebut. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa maksud dia? Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jadi beza tak kesenangan yang Allah nak berikan di akhirat? Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang terbaik bagi engkau. Engkau di situ memang Nabi Muhammad, dan kita siapa? Umat Nabi Muhammad. Jadi ayat tu untuk kita juga tak? Ya. Jadi Allah kata apa kepada kita pada hari ini? Akhirat itu adalah lebih baik bagi kamu daripada dunia. Dan dalam ayat lain pula Allah kata dunia tu maksud lebih baik tu pula bukannya pilihan. Oh, kalau begitu saya nak ambil yang baik lah, saya tak ambil yang lebih baik, saya ambil yang baik. Tapi Allah kata dunia ni adalah kesenangan yang menipu. Jadi bayangkan kita hidup dalam keadaan tertipu dengan hidup dalam keadaan terang, mana lebih jalan yang lebih lurus? Kalau zaman dulu Nabi Muhammad datang bertemu dengan satu masyarakat yang ada yang menyembah berhala, namanya apa? Yang kita tahu berhala zaman Quraisy dulu, zaman Nabi dulu. Lata, Uzza, Manat, kan? Dan lain-lain lagi. Satu kabilah ini menyembah Manat. Siapa penyembah Manat? Tak silap, Aus dan Khazraj. Satu kabilah ini menyembah Lata. Satu kabilah ini menyembah Uzza. Macam-macam. Kadang-kadang satu kabilah lebih daripada satu dia punya Tuhan dia. Tapi Nabi datang bawa satu sahaja apa dia? Tuhan. Bukan Nabi datang bawa satu Tuhan. Nabi nak perbaiki. Manusia tu asalnya satu Tuhan. Tapi mereka telah terseleweng. Cuba lihat suasana kehidupan orang Quraisy ataupun orang-orang Arab ketika itu. Adakah mereka tu hebat?
pada sebelum kedatangan Nabi. Satu tamadun yang manusia tak nampak pun. Yang besar ketika itu Parsi dengan apa? Kita tahu sejarah pada zaman tersebut, Parsi dengan Rom. Mereka tu pun saling bergaduh dan sebagainya. Tapi mereka melintasi satu jazirah Arab, mereka tak nampak, buat tak nampak. Sebab apa? Satu kabilah yang memang tak hebat. Kenapa tak hebat? Sebab mereka bercerai-berai. Kenapa mereka bercerai-berai? Sebab mereka banyak Tuhan-Tuhan mereka. Yang ini dengan faham yang ni dengan faham yang ni. Bila Nabi datang, perbaiki balik fikiran mereka, fikrah mereka supaya mentauhidkan Allah. Apa jadi perubahan pada masyarakat Quraisy? Apa jadi pada zaman apa jadi pada orang-orang Madinah? Mereka jadi satu kuasa yang hebat. Kenapa jadi begitu? Sebab bila mereka mentauhidkan Allah, yang menolong mereka ialah Allah. Suatu mereka jalan hebat. Tengok macam contoh Khalid bin Al-Walid bila dia pergi satu tempat nak berperang. Dia jumpa panglima perang dia, bercakap dulu. Apa dia kata? Dia kata kepada panglima perang, kepada orang Quraisy atau orang Quraisy pula, orang apa? Musuh mereka. Dia kata, "Ji'tu bi qaumin." Aku ji'tu bika qaumin. Qauman, afwan. Ji'tu bika qauman. Aku datangkan kepada engkau satu kaum. Yuhibbunal mauta. Mereka mencintai kematian kama yuhibbunal hayah. Kama tuhibbunal hayah. Sebagaimana kamu mencintai kehidupan. Khalid kata apa dia? Aku datangkan kepada kamu satu kaum yang mereka itu cintakan kematian sebagaimana kamu cintakan kehidupan. Beza tak pemikiran? Orang-orang Islam datang untuk apa? Bukanlah maksudnya datang untuk bunuh diri. Tapi mereka punya semangat itu kalau mereka mati pun tak apa. Kerana apa? Sebab mereka nak menuju ke negeri akhirat. Tapi orang-orang yang mereka musuhi itu, musuh-musuh mereka itu, mereka nak menang, mereka tak nak mati. Sebab mereka tidak ada akhirat. Jadi tengok kekuatan orang Islam macam mana. Sebab tu mereka boleh berkembang. Hebat. Sebab mereka ialah orang yang berjalan dalam keadaan tegak, mentauhidkan Allah. Kerana Allah lah yang bantu mereka. Kita dah bincang kan sebelum-sebelum ni. Contohnya dalam surah 2 ayat 100 257. Surah 2 ayat 257. Muka surat 43. Jadi saya sebut perkataan Khalid tu terbalik. Ji'tuka biqaumin. Bukan ji'tu bika qauman. Salah. Jadi maksudnya apa? Aku datang kepada engkau. Aku datang kepada engkau dengan membawa satu kaum. Jadi perkataan saya tadi salah. Tapi maksudnya yang saya nak sampaikan ialah bagaimana sifat semangat orang-orang yang dulunya mereka mensyirikkan Allah. Bila Nabi datang, betulkan pemikiran mereka, berubah menjadi satu masyarakat yang sangat hebat, sangat kuat. Kerana apa kuat?
matlamat mereka satu, iaitu akhirat. Bila akhirat, mereka sanggup tak lepaskan dunia ni? Ya, mereka sanggup. Tapi bukan maksudnya kita disuruh tinggalkan dunia. Salah faham pula. Kita pernah bincang dulu surah 28 ayat 77. Dunia tu diambil untuk dapat ke akhirat. Sebab tu kita belajar dalam bab fiqah, macam mana dapat duit nak buat apa, zakat dan sebagainya. Bukan disuruh tinggalkan, jadi miskin, papa kedana. Itu cara pemikiran yang salah juga. Okey? Okey, baik. Tengok surah 2 ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Ini penting kat sini. Kenapa orang yang beriman tu jalan Allah kata seperti orang yang tegak di atas jalan yang lurus? Kerana Allah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Allah yukhrijuhum minaz zulumat, mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Orang beriman jalan dalam keadaan penuh cahaya. Tapi lagi satu, wallazina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, yang menyekutukan Allah, auliya'uhumut taghut, pelindung-pelindung mereka ialah taghut. Banyak tak pelindung mereka? Banyak. Jadi mana satu yang paling hebat? Payah nak pilih. Lepas tu pula, masih ingat lagi tak? Allah umpamakan orang yang memilih selain daripada Allah sebagai pelindung itu seperti mereka membuat apa? Seperti apa? Perumpamaan dia. Perbincangan terakhir tak silap saya. Seperti Allah kata dalam Quran, labah-labah membuat sarang. Ingat tak ayat tu? Macam mana sarang labah-labah? Rumah yang paling kuat sekali ke? Tak. Rumah yang paling lemah sekali. Jadi kalau kita pilih selain daripada Allah sebagai tujuan hidup ini, matlamat hidup bukan akhirat. Tujuan di hidup ni bukan nak mengabdikan diri kepada Allah.